Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan ayat 19. Ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya' وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء ما يزرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan berhala-berhala yang mereka seru, yang mereka sembah, yani selain daripada Allah, tidak mampu menciptakan apa-apa pun. Bahkan mereka itu diciptakan oleh yang lain. Mereka itu dalam keadaan amwat, mati, tidak hidup, dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan mereka itu tidak sedar bilakah pihak yang menyembah mereka itu akan dibangkitkan, yakni selepas kematian. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, hati mereka dalam keadaan membantah, mengingkari, dan mereka itu bersikap membesarkan diri. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan, yakni semestinya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orang-orang yang membesarkan diri, yang menyombong diri. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang Tuhan kamu turunkan, lalu mereka berkata, cerita dongeng, cerita-cerita karut orang yang terdahulu. Mereka itu menanggung, memikul dosa-dosa mereka secara lengkap pada hari kiamat, termasuklah dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan dengan cara yang tidak berilmu. Maka amatlah buruk amatlah buruk dosa yang mereka pikul itu. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kita kembali ayat 19. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan ilmu Allah yang mencakupi, yang meliputi segala sesuatu. Sama ada yang manusia lakukan secara tidak diketahui oleh orang lain, ataupun perkara yang berlaku secara terang-terangan, fi sirri wal ala, secara sir, rahsia, ataupun secara terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Allah Ta'ala mengetahui. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang rahsia lagi tersembunyi. Tidak ada perbezaan bagi Allah perkara yang manusia sembunyikan dan perkara yang manusia nyatakan. Ayat ini menjadi suatu tazkirah, suatu peringatan, ataupun suatu wa'id, janji buruk bagi orang-orang yang ingkar, ataupun bagi golongan yang cuba untuk menyembunyikan diri daripada pengetahuan Allah, padahal Allah Ta'ala maha mengetahui. Satu golongan yang cuba membuat perancangan jahat terhadap agama Allah pada waktu malam, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka itu bersembunyi daripada manusia, padahal mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah. Padahal Allah Ta'ala bersama dengan mereka ketika mereka itu berada di waktu malam, memperkatakan sesuatu rahsia yang mereka lakukan untuk perancangan jahat yang mereka rancang terhadap agama Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah Ta'ala bersama dengan mereka. Bersama di sini ma'iyah yang ammah, bersama secara umum dengan semua makhluknya ketika manusia-manusia yang jahat itu
mengatakan perkara-perkara yang mereka rancang untuk merosakkan agama Allah pada waktu malam. Kenapa disebut waktu malam? Idh yubayyituna, yang melibatkan al-baitutah, bermalam. Sebab biasanya waktu malam dalam keadaan lebih tersembunyi, tidak dilihat, tidak diketahui oleh sesiapa dari kalangan makhluk, tetapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahuinya kerana tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada ilmu pengetahuannya. Juga kita melihat dalam ayat surah Al-Mujadalah, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Tiadalah suatu perbicaraan antara tiga orang melainkan Allah adalah pihak yang keempat. Wala khamsatin, dan tidaklah perbicaraan itu berlaku dalam kalangan 5 orang melainkan Allah Ta'ala adalah pihak yang keenam. Ataupun bilangan mereka kurang daripada itu ataupun lebih daripada itu, dan Allah Ta'ala bersama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Ma'iyah yang ammah, kebersamaan dari sudut ilmunya secara umum, dan dia akan menjelaskan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, yakni di hari kiamat. Akan dijelaskan, diceritakan kepada manusia di hari kiamat nanti apa telah mereka lakukan di dunia. Maka di sini fitrah manusia sentiasa merasai bahawasanya sesiapa sahaja boleh merasai bahawasanya kita tidak terlepas daripada pemerhatian dan pengawasan Allah. Dalam ayat pertama surah An-Nisa, Allah Ta'ala memberi suatu peringatan kepada manusia secara semuanya, secara umumnya, bahawa asalnya kita daripada Nabi Adam dan Hawa, dan tidak ada seorang pun di antara manusia melainkan semuanya diperhati dan diawasi oleh Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan, Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu asalnya daripada satu diri, satu jiwa, iaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripada Adam pasangannya, isterinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan berkembang membiak daripada kedua-duanya lelaki dan wanita yang ramai. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang mana kamu meminta kepadanya dengan namanya atas tujuan untuk menjaga silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasalah dia dalam keadaan mengawasi, memerhati kamu. Kerana ilmuhu muhitun bikulli syai', ilmunya meliputi dengan setiap sesuatu. Ilmunya meliputi setiap dari kalangan makhluk yang ia ciptakan. Maka kita mengatakan kerana Allah Ta'ala mengetahui, memang sudah diketahui yang Allah Ta'ala mengetahui setiap sesuatu, kenapa kejahatan sebahagian makhluk yang Allah Ta'ala ketahui tidak dihalang olehnya? Ini ada hikmah. Kenapa sesuatu yang kita kata kita tidak ingini, kita tidak mahu dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku dalam kehidupan kita. Suatu hikmah yang kita tidak tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku kepada manusia, dan dia mentakdirkan sesuatu yang dia lebih tahu apakah hikmah di sebalik takdirnya, dan kita tidak tahu. Malam tadi berlaku kemalangan di laluan antara Raub ke Kuala Lipis, Bentong ke Raub. Yang saya dapat tahu, yang salah seorang yang meninggal, salah seorangnya ialah warga yang dikatakan warga Somalia. Rakan-rakan yang dekat mengatakan dia adalah seorang yang sangat aktif dalam kerja-kerja dakwah.
Kenapa Allah Ta'ala pilih dia yang pergi dulu? Padahal sumbangannya untuk dia tu orang luar, bukan orang Malaysia, orang luar datang ke sini, tetapi banyak terlibat dengan usaha-usaha dakwah, kerja dakwah di Malaysia. Kenapa tidak diambil nyawa yang lain, supaya yang masih bergerak dengan usaha dakwah boleh memberi sumbangan? Kita tidak tahu. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang dia takdirkan. Dia mengetahui apa yang berlaku pada makhluknya, dan dia mengetahui apa yang dia tentukan. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Allah Ta'ala boleh menghukum, boleh menentukan apa yang dia kehendaki. Kita menilai dengan ilmu kita yang terbatas, dengan ilmu kita yang sangat sedikit, mencari hikmah kenapa dan kenapa, tetapi kita tidak bertemu dengan jawapannya. Maka Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui perkara yang sebenarnya kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada ilmunya. Manusia mungkin menilai bahawasanya adanya kita menilai, kita kata adanya kerugian dari sudut begini-begini, tetapi dari sisi Allah Ta'ala semuanya ketentuannya adalah baik. Apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan untuk makhluknya adalah baik. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Di antara doa yang biasa kita baca, ya Allah, sesungguhnya kami minta kepada kamu supaya engkau menjadikan setiap ketentuan yang engkau tentukan kepada kami adalah baik. Kita melihat ianya tidak baik, tetapi di sisi Allah Ta'ala baik, kerana dia mengetahui apa yang terdahulu, apa yang terkemudian. Dia juga mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terangkan. Walladzina yad'una min dunillah, dan apa sahaja yang mereka sembah, yang mereka seru, yad'una, ya'buduna, apa yang mereka minta, apa yang mereka sembah. Sembah di sini datang dengan lafaz yad'una, yang mereka seru, yang mereka sebut namanya. Sama ada al-asnam, berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyriki, mereka itu la yakhluquna syai'an, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu apa-apa pun, yakni tidak memiliki kuasa untuk menciptakan, kerana Allah khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala dialah pencipta bagi setiap sesuatu. Apa sahaja yang manusia sembah, yang manusia seru, yang manusia minta selain daripada Allah, tidak mampu untuk menciptakan apa-apa, sama ada yang saghiran kana atau kabiran, yang kecilkah ia ataupun yang besar. Kuasa menciptakan adalah kuasa Allah. Allah Ta'ala boleh menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki. Adapun selain daripada Allah, mereka tidak mampu menciptakan apa-apa, bahkan mereka itulah yang diciptakan. Allah Ta'ala mengemukakan persoalan dalam satu ayat surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Adakah mereka itu diciptakan dengan tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apa, ataupun adakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Adakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan sebenarnya orang-orang yang musyrik itu tidak yakin dengan kebenaran agama Allah. Lafaz yad'una, kita melihat lafaz yad'una, salah satu lafaz yang membawa kepada ta'abbud, maksud pengabdian diri, memohon, meminta hajat, sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Apabila diminta kepada makhluk, maka ia jatuh kepada syirik, syirik. Manusia tidak dibenarkan meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu untuk menolongnya. Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat al-Imam Tirmizi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka
Pohonlah pertolongan itu kepada Allah, jangan diminta kepada yang lain. Jangan diminta kepada yang lain selain daripada Allah. Di sinilah terujinya nilai pergantungan tawakal manusia kepada Allah. Adakah 100% ataupun tidak cukup 100%? Ada ketikanya manusia lebih mengharapkan kepada pengaruh yang ada di sisi makhluk atas tujuan untuk mempercepatkan permintaannya. Lalu mereka menjadikan bagi Allah adanya andada sekutu-sekutu kerana mengharapkan bahawa sekutu itu dapat memberi syafaat dan dapat mempercepatkan permohonan hajat mereka. Dalam ayat surah Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah, mereka meminta kepada yang lain selain daripada Allah, sedangkan yang mereka minta itu tidak dapat memberi kemudaratan, tidak dapat memberikan kemanfaatan. Lalu mereka berkata, wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan inilah golongan yang dapat menjadi pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Mereka sendiri yang menciptakan sesuatu menganggap ada sesuatu yang boleh mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala, dan mereka mendakwa inilah syufa'at, pemberi-pemberi syafaat. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Adakah kamu mahu memberitahu kepada Allah apa-apa yang tidak mengetahui sesuatu pun di langit dan di bumi? Apa yang mereka sembah selain daripada Allah tidak mengetahui apa-apa pun. Di sinilah kita melihat syirik yang banyak berlaku apabila manusia memohon sesuatu hajat kepada yang lain selain daripada Allah. Tidak semestinya kepada berhala sahaja. Walladzina, boleh sama ada kepada, boleh jadi kepada jin, boleh jadi memohon kepada makhluk-makhluk seperti boleh jadi kepada malaikat, boleh jadi kepada roh manusia yang sudah mati, kerana beranggapan makhluk sebegini boleh menolong mereka ketika mereka berdepan dengan kesusahan. Padahal yang mereka minta selain daripada Allah adalah amwat, benda-benda yang mati. Baik dalam perkara yang makhluk boleh tolong dan makhluk itu masih hidup, maka harus kita memohon seseorang untuk menolong, mengangkat barangan kita, menolong apa-apa yang diharuskan. Tetapi seadanya makhluk itu sudah amwat, sudah mati, tidak dibenarkan kita untuk meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, sekalipun orang yang mati itu dianggap sebagai wali ataupun nabi ataupun orang yang mulia. Seandainya mereka sudah mati, ia ada kedudukan yang khusus di sisi Allah. Tidak boleh seseorang mengambil alasan wali ini ada kedudukan yang besar, ada karamah, maka mahu menggunakan perantaraan karamah itu supaya hajat mereka dipercepatkan, diperkenankan dengan cepat. Maka itu tidak dibenarkan setelah mereka ini sudah mati. Sama ada diminta, orang-orang musyrikin meminta kepada berhala, ataupun sama ada golongan-golongan yang disebut penyembah-penyembah kubur yang meminta melalui perantaraan orang-orang mati yang didakwa sebagai ada karamah, ada sifat kewalian. Setelah mereka sudah meninggal, perkara itu tidak dibenarkan untuk melakukan begitu, bahkan tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun dalam kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka memahami perbuatan itu adalah syirik. Menggunakan perantaraan orang yang sudah meninggal, sudah mati, untuk memohon hajat adalah tidak dibenarkan. Amwatun ghairu ahya, mereka itu dalam keadaan mati dan tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan mereka itu tidak tahu, tidak sedar bilakah yang menyembah mereka, yang meminta kepada mereka akan dibangkitkan, yakni bilakah berlakunya kiamat. Pengetahuan tentang berlaku kiamat tidak ada di sisi makhluk, kecuali ianya berada di sisi Allah Ta'ala sahaja. Ilahukum ilahu wahid, inna ilahakum ayyuhan nas ilahu wahid, la ilaha illahu. Sesungguhnya Tuhan kamu wahai manusia adalah Tuhan yang satu.
dan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Ma'budukum, sembahan kamu yang perlu kamu sembah, yang berhak untuk diberikan ibadah dan ketaatan dengan sebenarnya, ialah ilahun wahid, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Perkara yang paling utama dalam akidah ialah soal wahdaniyatullah, keesaan Allah. Perkara yang paling pokok adalah meyakini keesaan Allah. Itu yang paling utama sekali adalah meyakini wahdaniyatullah, keesaan Allah, sehingga segala urusan ibadat, segala urusan yang masuk, yang terletak di bawah pengertian ibadat, tidak boleh diberikan kepada yang lain selain daripada Allah. Sama ada ibadat itu secara ibadat dari sudut perkataan, perbuatan, ataupun ibadat hati. Ibadat hati sama ada dengan tawakal kita, inabah kembali kita, raja harap kita, khauf takut kita. Tidak boleh manusia takut kepada makhluk melebihi takut mereka kepada Allah. Tidak boleh manusia menaruh harapan yang tinggi kepada makhluk melebihi pergantungan harapan mereka kepada Allah. Tidak boleh manusia bertawakal kepada makhluk melainkan tawakalnya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Sebab termasuk perkataan ilahun, ilah. Kemudian disebut sebab kenapa mereka itu terlibat dengan syirik dan mereka engkar kepada tauhid. Perkara yang penting dalam akidah adalah akidah tauhid, mentauhidkan Allah. Fallazina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Fallazina la yu'minuna bil akhirati wa yunkirunaha wa la yusaddiquna biha, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, yang membantahnya, mengingkari, tidak membenarkannya. Wa la yu'minuna bil wahdaniyah, yang tidak beriman dengan keesaan Allah. Hati mereka itu munkiratun lit tauhid, mengingkari akan keesaan Allah. Sebab mereka sudah biasa dengan perbuatan syirik. Wahum mustakbiruna, dan mereka merasa besar diri, sombong, merasa tinggi diri, anil ikrar bil wahdaniyah wa an ibadatillah, daripada membuat pengakuan akan keesaan Allah ataupun merasa sombong untuk beribadat kepada Allah. Dan tidaklah mereka itu berminat untuk mendapatkan pahala, dan tidaklah mereka takut bahawa mereka terjatuh dalam seksa. Jadi di sini kita melihat kerasnya hati orang yang tidak beriman, kerasnya hati orang yang kafir itu. Qulubuhum munkirah, hati mereka adalah hati yang engkar, hati yang mungkir. Wahum mustakbirun, dan mereka merasa besar diri. Persoalannya ada kaitan dengan persoalan hati. Orang yang tidak beriman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, Allah Ta'ala tutup mati hati mereka, pendengar mereka ada penyumbat, pada penglihatan mereka ada penutup. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau ya Muhammad membaca Al-Quran, maka kami jadikan antara orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, antara engkau dan mereka adanya hijab, ada satu penutup yang menutup. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada hati mereka ada penutup, akinnah, ada altiyah, sehingga mereka tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan pada lubang telinga mereka ada waqra, ada penyumbat. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada, sekiranya kamu menyuruh mereka kepada jalan petunjuk, maka wa in tad'uhum ilal huda, maka falan yahtadu idzan abada, mereka tidak akan dapat petunjuk sampai bila-bila. Disebabkan mereka sendiri yang bertindak untuk menjadikan pada hati mereka, mereka memilih, sehingga dijadikan hati mereka ada penutup dan engkar. Wahum mustakbirun, dan mereka itu mempunyai sifat yang sangat buruk. Istakbara yastakbiru, mustakbir, orang yang
besar diri, rasa sombong, tinggi diri, ya. Sombong, besar diri iaitu batarul haq wa ghamtun nas, menentang kebenaran dan memandang hina kepada manusia apabila disuruh mereka kepada jalan yang benar. Ini berlaku dalam dakwah para nabi dan rasul seawal dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Seawal dakwah Nabi Nuh alaihi salam, mereka berkata dalam ayat ma naraka illa wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Tidaklah kami lihat yang mengikuti engkau wahai Nuh kecuali orang-orang yang sangat rendah dan hina pandangannya, orang-orang yang berkedudukan rendah. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Ini istikbar, sifat sombong, tinggi diri. Kami tidak melihat bahawa antara kamu dengan kami ada apa-apa kelebihan. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Kami tidak melihat bahawa kamu memiliki apa-apa kelebihan berbanding kami. Kamu dan kami sama ni. Bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami menyangka kamu ni golongan yang berdusta. Ini fi'il perangai kerana telatah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, bermula daripada zaman dakwah Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah zaman-zaman yang berikutnya adalah sama, serupa, tidak berbeza. Apabila Nabi Nuh AS setiap kali dia berdakwah, lalu kaum dia ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka menjadikan jari-jari mereka ditutup, diletakkan dalam lubang telinga mereka, lalu mereka menutup badan mereka dengan thiyabahum, dengan pakaian mereka. Mereka berterusan dengan sikap sebegitu dan mereka membesarkan diri dengan amat sangat. Wastakbaru istikbara. Sebab mereka adalah golongan yang mustakbirun, golongan yang membesarkan diri, yang sombong dengan seruan dakwah para rasul. Satu perkara yang perlu kita muhasabah, kalau terdapat sedikit daripada sifat al-kibr, sifat sombong. Bukan sombong sesama manusia, sombong dengan Allah. Sombong kepada manusia pun itu sudah dilarang dalam agama. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajah kamu, pipi kamu daripada manusia, sebab itu perbuatan sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha, janganlah kamu berjalan dengan keadaan merasa sangat besar diri, sangat sombong. Al-marah yakni al-farahu, dengan rasa apa? Bahasa Kelantan kata rasa meta. Rasa meta, rasa X, rasa dia hebat, rasa dia memiliki kelebihan. Apatah lagi kalau sombong itu terhadap agama. Seseorang yang mengetahui perintah agama tetapi masih engkar untuk mematuhinya, maka ia termasuk orang yang mustakbir, yang sombong. Dan sepatutnya dia kembali ke jalan Allah untuk dia bertaubat. Dibuang perasaan istikbar, sombong, besar diri. Terimalah segala perintah-perintah Allah dengan hati yang terbuka. Seseorang yang tahu tetapi dia masih musirrun, berterusanlah ia dengan mengenepikan perintah Allah Ta'ala, sama ada perintah awamir atau nawahi, perintah-perintah yang perlu dilakukan atau perintah perlu ditinggalkan, tanpa dia mahu patuh, maka dia dianggap sombong ataupun membesarkan diri. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. La jarama ay haqqan, semestinya, sememangnya, mestilah bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan,
Apa yang mereka lakukan secara sembunyi, apa yang mereka lakukan secara terbuka, iaitu perbuatan mereka berterusan di atas kekufuran. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri daripada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Mereka masih tegar dengan sikap ataupun sifat mahu menyekutukan Allah. Mereka diajak kepada mentauhidkan Allah. Lalu dengan sombong mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Adakah engkau ya Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kami sembah sama dengan Tuhan yang satu yang kamu seru kami menyembahnya? Ini adalah suatu perkara yang aneh, suatu perkara yang pelik, suatu perkara yang ajaib. Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang angkuh. Bahkan diberi peringatan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibr. Tidaklah masuk syurga seseorang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah daripada sifat takabbur. Sifat takabbur, sifat takabur, sifat rasa besar diri. Sehingga contoh yang diberikan oleh Nabi, seseorang lelaki, ada seorang lelaki yang berjalan dengan bataran, dengan rasa besar diri, dengan rasa sombong, dalam keadaan pakaiannya yang sempurna. Lalu dia merasakan dialah orang yang paling lebih daripada yang lain, dengan pakaian sempurna, dengan penampilan image, dengan disikat rambut yang baik. Akhirnya tiba-tiba ditenggelam ia ke dalam tanah, ditelan dia oleh tanah dengan sebab kesombongannya. Seseorang yang berjalan di atas muka bumi dengan sombong, wala tamshi fil ardi marhan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan penuh rasa sombong, besar diri, kerana kamu tidak mampu untuk menembusi bumi ataupun untuk mendaki ketinggian bukit. Tidak mampu. Dan semua sifat-sifat yang buruk ini dinyatakan dalam ayat itu dan ayat sebelumnya. Ayat itu dalam surah Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah perkara yang sayyi', yang buruk dan dibenci di sisi Tuhan kamu. Orang-orang musyrikin apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun, apabila dikatakan kepada mereka tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, lalu mereka membesarkan diri kerana tidak mahu menerima keyakinan bahawasanya la ilaha illallah. Apabila pertama kali Nabi berdakwah dan menyatakan seruan la ilaha illallah, seorang Arab Badui mendengarnya dan berkata, idzan yuharibukal arab wal ajam, engkau ya Muhammad akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang Ajam. Sebab manusia yang faham kalimah ilah dalam lafaz ataupun kalimah tauhid la ilaha illallah, segala kekuasaan, segala kebesaran diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah katanya perkataan yang dibenci oleh sekalian al-muluk, orang-orang yang berkuasa, raja-raja dan orang-orang yang berkuasa. Kalau begitu kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan bukan Arab. Sebab mereka biasanya orang berkuasa memiliki sifat istikbar, sifat sombong dan membesarkan diri. Baik, contoh sombong selain daripada menolak kebenaran, contoh sombong ialah yang berlaku pada zaman dahulu, isbal. Isbal iaitu melabuhkan kain, melabuhkan pakaian. Menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu, khususnya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki kuasa pemerintahan. Mereka suka melabuhkan kain untuk menunjukkan sifat khuyala, sifat sombong. Nabi SAW memberi peringatan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang melabuhkan kainnya kerana merasa
sombong, rasa besar diri dengan perbuatan sebegitu, maka tidaklah Allah Ta'ala memandangnya pada hari kiamat. Lam yanzurillahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ataupun disebut dalam lafaz yang lain, ma asfala minal ka'baini fa fil izar. Apa sahaja pakaian kain yang berada di bawah buku lali, maka ia berada dalam neraka, kerana kebiasaan orang dahulu melabuhkan pakaian atas tujuan sombong. Maka larangan sombong itu sama ada pada, bukan sahaja pada kain, termasuklah pada al-qamis, pada baju, termasuklah pada al-amamah, pada serban. Sekiranya ada keinginan untuk sombong, ada keinginan untuk sombong, seseorang yang merasakan bahawa dia perlu disanjung, perlu dihormati. Ada di kalangan setengah guru yang meletakkan syarat bahawa dengan pelajarnya, dengan anak muridnya, dia kata mesti jumpa nak balik kena cium tangan dulu. Ini suatu perbuatan yang dikhawatiri boleh membawa kepada ada rasa kibr, ada rasa kesombongan, bahawa seseorang itu perlu dihormati dengan cara yang sebegitu. Penghormatan yang lebih-lebih terhadap sesama makhluk, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Nabi SAW, atas tujuan untuk menjaga supaya dalam hati tidak terdetik, tidak terlintas sifat al-kibru ataupun istikbar, sifat sombong atau besar diri. Sebab kalau tidak disekat daripada awal, dia akan berkembang, dia akan besar-besar, akhir sekali membawa kepada sifat merasakan dialah cukup, dialah lebih, dialah segala-galanya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, bahawasanya manusia itu bersikap melampau, tagha, yatgha, kerana dia melihat dirinya sudah terkaya, sudah cukup. Innahu la yuhibbul mustakbirin wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, untuk membuktikan sifat sombong mereka apabila dikatakan kepada mereka apakah yang telah Tuhan kamu turunkan daripada ajaran agama, lalu mereka berkata asatirul awwalin, yakni abatilul aqdamin. Mereka menuduh bahawasanya ayat-ayat Quran adalah cerita dongeng ataupun cerita-cerita karut orang terdahulu. Mereka menuduh Nabi sendiri yang buat sebagai suatu cerita seperti cerita pengliput lara. Perbuatan mereka, tuduhan mereka ini adalah suatu dosa yang besar, kesalahan yang besar. Mereka akan memikul, menanggung dosa mereka secara lengkap, kamilah, secara lengkap di hari kiamat. Mereka juga akan turut menanggung dosa pihak yang telah mereka sesatkan dengan cara tidak berilmu. Apabila seseorang melakukan kesalahan, buat silap, buat salah, tidak akan salah tidak diikuti oleh orang lain. Orang lain yang buat salah juga ditanggung dosanya oleh orang yang menjadi penyebab. Man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha. Dalam hadis sahih Muslim, sesiapa yang memulakan suatu perjalanan dalam Islam dengan perjalanan suatu contoh yang baik, maka dia mendapat pahalanya dengan tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun. Adapun wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah, sesiapa yang memulakan dalam Islam ini, dalam agama ini, suatu perjalanan yang membawa kepada keburukan, sesuatu perkara yang dianggap buruk di sisi agama. Buruk sama ada dalam bentuk ianya adalah zunub, dosa, adalah ma'asi, perkara maksiat, perkara mungkar, perkara bid'ah, perkara yang asalnya tidak ada dalam agama, maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Mereka juga menanggung dosa orang-orang lain dengan tidak dikurangkan dosa mereka itu sedikit pun. Mereka menanggung dosa mereka sendiri. Kalau dosa mereka tu berapa? Kita kata 80%, maka dosa itu ditanggung secara kamilah, penuh, lengkap. Bahkan ditambah lagi mereka menanggung dosa orang-orang lain yang mereka lah penyebab kepada orang lain menjadi sesat. Kita kena berhati-hati dengan suatu dosa. Kita cukup takut dosa yang apabila kita buat, orang lain mengikutinya, orang lain menirunya. Dalam bab dosa pembunuhan,
Nabi SAW mengingatkan, ma min nafsin ataupun laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha li'annahu awwala man sannal qatli. Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi yang dibunuh secara zalim. Dibunuh secara zalim, dibunuh dengan cara yang tidak sebenarnya, melainkan bahagian dosa daripada perbuatan bunuh itu akan ditanggung sama oleh anak Nabi Adam yang pertama, sebab dialah orang yang pertama melakukan jenayah bunuh dalam sejarah manusia. Itu kisah Qabil membunuh saudaranya Habil. Walaupun yang dia bunuh hanya seorang saja, adiknya sahaja, tetapi setiap pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi dengan cara yang tidak sebenarnya, bahagian dosa turut ditanggung oleh Qabil sampai hari kiamat. Ini sesuatu yang sangat kita takuti. Dia berbeza dengan dosa pribadi yang kita buat, kita berdosa, tetapi dosa itu tidak diketahui oleh orang lain, maka setakat kita sahaja. Tapi bila kita buat, kita dapat dosa dan diketahui, dilihat, diperhati, diikuti, ditiru oleh orang lain, sehingga perkara itu bertali arus dan berterusan, maka saham-saham dosa itu akan bertambah daripada semasa ke semasa. Maka amalah buruk apa yang mereka tanggung daripada dosa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Ya. Ya. Orang munafik tidak mahu beristighfar. Ya, sebagaimana dalam ayat suratul munafiqun, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang munafik itu, marilah kamu, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar bagi pihak kamu. Lalu mereka itu berpaling, memalingkan kepala mereka, dan kamu lihat mereka itu berpaling. Lawaw ru'usahum, dipaling kepala mereka, dan kamu melihat mereka itu yasudduna, memalingkan badan mereka. Tidak cukup memalingkan kepala, memalingkan badan mereka. Wahum mustakbirun, dalam keadaan mereka merasa sombong, sebab merasa mereka tidak bersalah, padahal mereka bersalah. Orang dah ajak jemput, marilah kita temu Nabi supaya Nabi beristighfar bagi pihak kamu. Sebab ini berlaku di zaman kehidupan Nabi SAW, kerana ayat itu merujuk kepada kerana orang-orang munafik ketika berlakunya peperangan Bani Mustalik ataupun peperangan Al-Muraisi'. Sebahagian daripada puak munafik ikut sama dalam peperangan, dan mereka telah melakukan satu konspirasi untuk merosakkan barisan tentera daripada dalam, sehingga mereka menghasut sebahagian para sahabat dengan mengatakan, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Tidak payahlah kamu memberi nafkah belanja kepada orang yang bersama dengan Nabi, sehinggalah mereka itu bertindak melarikan diri daripada Nabi. Ini suatu tindakan yang menggambarkan kesombongan mereka yang sangat berat, yang sangat besar. Ya.
Istighfar itu dah disebut dalam ayat surah At-Taubah. Sebenarnya istighfar ni lebih kepada untuk mengajak mereka itu insaf. Istighfar ni untuk ajak mereka ni kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka insaf dan sedar. Sebab kalau pihak lain yang beristighfar untuk mereka dan mereka sendiri tidak beristighfar, tak jadi. Dalam surah At-Taubah, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah, sekiranya kamu beristighfar untuk mereka ataupun kamu tidak beristighfar untuk mereka yang munafik ini, sekiranya kamu beristighfar untuk pihak mereka 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, Allah Ta'ala tidak ampunkan untuk mereka. Sebab keampunan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita dua bentuk, sama ada kita sendiri yang beristighfar, kita sendiri yang bertaubat, atau pihak lain yang tolong beristighfar bagi pihak kita. Dalam kes orang munafik, kalau mereka sendiri yang beristighfar, sedar bertaubat, maka taubat mereka diterima. Tapi masalahnya mereka tidak mahu beristighfar sebab wahum mustakbirun. Dan apabila pihak yang lain termasuk Nabi sendiri mahu beristighfar untuk mereka, walau sebanyak mana sekalipun 70, maka mereka tidak akan diberi keampunan. 70 itu sebenarnya dalam bentuk sirah mubalaghah. Sebab biasanya orang Arab untuk menggambarkan banyak, mereka menggunakan angka 7. Biasanya angka 7. Padahal kalau lebih daripada 70 sekalipun tidak akan diberi keampunan bagi mereka, melainkan kalau mereka sendiri yang beristighfar dan memohon taubat kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu